Menteri pergi pasar bukan pergi luar negara. Malaysia perlu mengambil perhatian terhadap kekurangan kecekapan, kepastian, konsistensi dan kejelasan tadbir urus untuk menggantikan kelemahan, kekeliruan dan flip-flop dalam dasar yang ketara. Susulan kejatuhan daya saing negara baru-baru ini, Malaysia jatuh sebanyak 7 tangga kepada kedudukan ke-32 dalam kedudukan daya saing dunia WCR oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD 2022. Laporan daya saing terbaru ini tidak memberi petanda baik kepada ekonomi Malaysia yang dilanda kenaikan harga dan kos hidup yang tinggi, rasuah yang meningkat, kekurangan buruh yang teruk, ringgit yang semakin lemah, kerana birokrasi kerajaan, kesesakan lalu lintas dan kesesakan talian komunikasi, kata bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan. Untuk menambah parah pada luka ekonomi ini, ringgit Malaysia terus merosot dan ke paras terendah dalam sejarah berbanding dolar Amerika Syarikat dan Singapura, dua daripada tiga rakan dagang terbesar negara. Kerajaan harus bangun daripada tidur dengan mewujudkan dana penstabilan harga dan stok penampan bagi komoditi penting untuk mengurangkan kadar kenaikan dan pergerakan harga, kata Guan Eng. Beliau juga menyelar kerana birokrasi yang memperlahankan pemrosesan import makanan setelah AP import bahan tersebut dimansuhkan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI berjanji untuk memberi subsidi sebanyak RM729.43 juta kepada penternak selaras menetapkan harga siling ayam standard pada harga RM8.90 sekilogram. Namun hanya RM50 juta telah dibayar setakat akhir Mei dan akan dimansuhkan pada 1 Julai ini. Penternak pula menuntut harga ayam diapungkan setelah subsidi diberhentikan. Memandangkan senario kesukaran dalam mengimport makanan ayam, sudah pasti harganya akan naik. Dengan kadar kenaikan gaji yang seciput, apakah yang diharapkan oleh rakyat dalam apa yang dinamakan sebagai keluarga Malaysia? Apakah pemimpin-pemimpin Melayu, khususnya dari PAS dan UMNO yang berteriak mereka sesak nafas dan merasa amat perik semasa Pakatan Harapan menguasai 22 bulan di Putrajaya, kini menarik nafas lega setelah harga barangan hampir semuanya naik dan nilai ringgit merosot? Adakah Menteri tahu berapa harga sebenar bahan makanan dan barangan sekarang ini? Perdana Menteri harus mengarahkan menteri-menterinya turun padang untuk mendapatkan penilaian yang realistik dan melawat pasar dan bukannya pergi lawatan ke luar negara, tegas Guan Eng. Tidak kira sama ada kerajaan itu Perikatan Nasional atau Barisan Nasional, kejatuhan indeks daya saing dunia amat jelas setelah langkah Sheraton pada tahun 2020. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IMD selama 5 tahun, kedudukan Malaysia dalam daya saing dunia secara keseluruhannya di tahun 2018 ialah pada tangga 22 dan kekal pada tahap itu pada tahun 2019 sebelum jatuh pada tahun 2020 ke tangga 27 dan hari ini ke tangga 32. Sementara itu, daripada segi kecekapan kerajaan, Malaysia berada di tangga ke-23 pada tahun 2018 dan tangga 24 pada tahun 2019. Namun ia merujung ke tangga 30 pada tahun 2020-2021 dan kini menjunam ke tangga 38. Untuk kecekapan perniagaan pula, Malaysia berada di tangga 17 pada tahun 2018, turun ke tangga 18 pada tahun berikutnya dan jatuh ke tangga 27 pada tahun 2020 sebelum menjunam ke tangga 38 pada hari ini. Adakah Melayu Islam tidak terancam dengan kejatuhan daya saing ini? Kerana Melayu Islam juga terbabit dalam sektor swasta, sama ada sebagai pekerja atau pengusaha perniagaan pertanian, pembinaan dan sebagainya. Jangan terus menyalahkan pandemik COVID-19 kerana negara lain pun diserang musibah yang sama. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.